Mari sama-sama kita lakukan sekali lagi. Sama, sama, sama. Undai, undai, undai. Terima kasih. Untuk meneruskan acara kita pada pagi ini, untuk memberkati pemimpin pada hari ini, dijemput Allah Muhammad Hashim Hussein untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Presiden Republik yang berbahagia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Karim, Ya Wahab, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini menyatakan kesyukuran di atas kurniamu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa bersyukur karena nikmat yang sedikit dan sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis kami pada hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa kami di sini ingin mencapai misi dan visi perjuangan kami demi untuk mengembalikan hak kami yang telah dinantikan sekian lama. Justru berkatilah, rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada semua pemimpin kami kesehatan anggota, kecerdasan lidah, ketenangan jiwa, kekuatan semangat, azam yang teguh, taufik dan hidayah, terutamanya kepada yang berhormat dan Usri Panglima Haji Muhammad Syafiee Abdal selaku pengurus Parti Warisan Malaysia, juga kepada yang berhormat Datuk Yusuf bin Haji Abdal selaku calon P188 Wahadaku pada pilihan kali ini. Kurniakanlah kepada kami kejayaan yang terbaik, ya Allah. Semoga dengannya kami mampu mendapati cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruman ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majelis Perangkat kami ucapkan terima kasih atas bacaan doa kita. Hadirin sekalian yang dikasihi, dengan izinnya, marilah kita bersama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu negaraku, sahabat tanah airku, dan lagu rasmi Parti Warisan.
Terima kasih hadirin sekalian. Untuk melatih tubuh melantang, guru berubah di Gunung Cemara. Assalamualaikum pembuka bicara, selamat datang saya ucapkan pada semua Majelis Pemimpin bersama rakyat bagi Parlimen P188 Lahad. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Muhammad Safri Haji Abdal, merupakan Presiden Parti Warisan Malaysia. Yang mewakili Datuk Haji Muhammad Yusuf Haji Abdal, calon P188 Lahad Datuk. Yang berhormat Asafal Ali Samsul Kamal bin MP Alian, Ahli Majlis Tertinggi Parti Warisan Malaysia, ada yang bertuku. Yang berhormat Tuan Yazlina bin Arif, Ketua Wanita Warisan Malaysia, ada yang Tiga Kuna. Yang berhormat Tuan Haji Dwi bin Pangeran Master, ada yang Haji Master. Bagi meneruskan acara majlis pada hari ini, dengan segala hormatnya dijemput yang berhormat Asafal Ali Samsul Kamal bin Alian, Ahli Majlis Tertinggi Parti Warisan Malaysia, ada yang bertuku untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Mempersilakan. Terima kasih ketua majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Presiden, yang berhormat Adun N62 Silam, yang berhormat Adun N62 Kuna. Saya tidak akan bercakap panjang sebab suara saya tidak boleh keluar. Tetapi saya akan serahkan mikrofon ini ke Bapak Azrina, wanita besi kita untuk disebabkan yang terhormat Datuk Seri minta juga saya untuk bercakap sedikit, jadi sedikit sajalah. Datuk Seri Presiden, alhamdulillah, inilah bayangan kita di pemimpin 188 hari itu. InsyaAllah pertemuan ini kita akan hadiahkan kepada Datuk Seri dan kita angkat calon kita yang berbahagia, Datuk Muhammad Yusuf Haji Abdal. Itu kepada yang ada di sini, jangan lupa kali ini kita membangun untuk menjadi kerjaan, betul tidak? Datuk Seri bilang benar sudah kita menjadi pemakan. Kali ini kita mau jadi kerja, dan apabila kita jadi kerajaan, inilah hero kita yang akan berjuang bagi kita di pemilihan nanti. Jangan lupa undi calon nomor 2 Datuk Muhammad Yusuf Haji Abdal. Jangan berkeliru oleh calon nomor 1 yang tidak ada harapan. Calon 1 itu yang tidak ada harapan itu. Calon nomor 3 pun sudah puas dengan meradu kita. Jangan lagi peluang lagi untuk meradu. Jangan calon kita untuk menangkan. Boleh? 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 Sabar! Terima kasih di atas ucapan dan kepada yang berhormat diteruskan acara ini. Ini memohon yang berhormat Tuan Yazlina bin Arif untuk berikan ucapan alu-alu. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi Lahad Datuk. Tidak apa, kita punya Jamal Abdillah sakit sudah serak suaranya. Apa banyak konsert panjang bulan ini memenangkan Parti Warisan di Lahad Datuk. Yang kita kasihi, yang kita sayangi, yang kita sanjungi, Presiden Parti kita
kembali saya YB Siti Nurhaliza. Saya Nur Azlina mewakili barisan kepimpinan Nadatul hanya ingin memberi ucapan alu-aluan buat keluarga Nadatul. Kalau kita ingat balik sejarah 2018, tidak akan terlupa bagi kita apabila kita semua berkorban, kita semua mengikat perut, kita semua bekerja keras menjatuhkan gergasi BN UMNO. Kata Datuk Seri, dengan hanya berbekalkan duit RM10 untuk beli kayu, untuk beli papan, tapi kita percaya menang pada 2018. Namun kepercayaan kita diragut bila Datuk. Kepercayaan kita dibawa lari oleh orang yang kononnya anak jadilah Datuk. Hari ini kita buktikan, kita akan ambil baliklah Datuk. Buat anak muda, penambahan undi anak muda sangat penting, dan kita perlu pastikan usaha orang tua kita memberikan hasil. Saya kalau tidak menjadi wakil rakyat, saya juga orang biasa. Saya ibu kepada 4 orang anak. Saya tidak mau anak saya hidup dalam keadaan hari ini. Ayo wanita, kita berikan hidup yang lebih baik kepada anak kita. Kita kena letak orang yang layak menjadi pemimpin. Kita kena bagi orang yang berakhlak, yang memenuhi janjinya sebagai pemimpin. Datuk Seri Presiden boleh memilih jalan mudah untuk berkuasa, tetapi beliau lebih memilih bersama-sama kita untuk memperjuangkan hak kita negeri sama. Buat semua adalah Datuk, kalau kita pangkat BN, kita dapat Zahid Ponorogo. Dia berjanji di Kimanis, wallahi wabillahi watallahi, kalau BN memerintah, mereka akan tunaikan perjanjian 1963. Namun hari ini habuk pun tidak ada. Kalau Tuhan, kalau Allah dia boleh tipu, percayalah, kita rakyat dia memang akan keroyok kita, dia radu kita. Kita jangan benarkan orang seumpama ini untuk memimpin kita. Sebab itu bukan saja di Sabah, tetapi juga di seluruh Malaysia, kebanyakan majoriti rakyat sangat mengagumi kepimpinan Datuk Seri Shafie. Jadi kalau orang Togel, orang Pensiangan, orang Tenem begitu membanggakan, begitu memperjuangkan Datuk Seri Shafie Apdal, kita orang Nadatul, orang Kunat, orang Silam, orang Tungguk, kita letak presiden kita di tempat yang sepatutnya. Datuk Seri Presiden, tidak ada janji yang boleh kami sampaikan, tapi percayalah, bermula daripada hari ini kita akan ketuk setiap pintu rumah, kita akan jumpa setiap orang, dan kita akan hentikan penyataan bahawa Sabah adalah dipenuhi oleh rakyat miskin. Kita akan pastikan selepas 19 bulan, Sabah negara paling kaya, rakyatnya juga adalah rakyat yang paling kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas ucapan kepada yang berhormat. Berikan tepuk tangan yang paling dulu kepada Pak Kapolri. Pantun khas untuk yang berhormat yang berbahagia. Ya, saya mencuci percikan kemarin subuh. Tak boleh juga ada alur tiada lesungnya. Tak berguna jika ada dayung tiada perahunya. Tak berkat ilmu tanpa amalan. Tak lengkap majlis jika tidak ada yang berbicara. Untuk itu majlis ini mempersilakan kepada yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Yusuf Haji Apdal, calon P188 untuk mengatakan ucapan. Dalam majlis segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengajar majelis yang saya kasihi, sayangi dan hormati kakanda saya Datuk Haji Muhammad Syafiee Abdal selaku Presiden Parti Warisan Malaysia. Yang berhormat Saudara Asafal Panglima Alian Agung N60 Tunku. Yang berhormat Puan Azalina Haji Arif N63 Kunak, merangkap Ketua Wanita Malaysia Warisan. Yang berhormat Saudara Haji Dumi Panglima Masdar Adun N62 Silap. Saudara dan saudari terutamanya yang hadir pagi ini yang saya kasihi sekalian. Pertama, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana berpeluang hari ini kita beramai-ramai selaku jentera dan ahli parti dan pengundi di kawasan kita Lahad Datu ini bersama Presiden yang kita hormati dan kasihi. Terima kasih kerana dapat hadir bersama memeriahkan majlis kita. Kalau kerana bulan tidaklah bintang berada, kalau tidak terpuji dan warisan tidak kami berada di sini. Saya bersyukur dan terima kasih kepada Datuk Seri dan pimpinan, khususnya rakan-rakan ahli-ahli yang berhormat yang telah memberi kepercayaan kepada saya menjadi calon warisan Parlimen Lahad Datu. Saya percaya tanggungjawab ini bukan satu yang mudah untuk dikalas. Tetapi apa yang penting pada kita di sini ialah untuk kita sama-sama menyahut perjuangan yang dibawa oleh Parti Warisan di bawah pimpinan Datuk Seri Syafiee Abdal, yang mana perjuangannya dan perjuangan warisan ini jauh sekali berbanding dengan parti-parti lawan kita yang ada di Lahad Datu khususnya dan negeri Sabah. Kita dapat melihat parti-parti yang bertanding kali ini khusus di Lahad Datu ini, kalau kita tengok, jangan tengok calon dulu, tengok parti, tengok Parti Harapan. Parti Harapan bosnya di Kuala Lumpur. Tengok Barisan Nasional, Barisan Nasional bosnya di Kuala Lumpur. Nah, senang sudah. Tengok Warisan, bosnya di mana? Bosnya berada di negeri Sabah. Sebab itu kalau bos-bos Barisan Nasional, Pakatan Harapan berbicara kepada kita orang Sabah, khususnya orang Lahad Datu, menyatakan bahawa parti mereka lah itu yang boleh memberi jaminan untuk membela hak negeri Sabah dan rakyat Sabah. Bohong, bohong. Sebab kita menampak bagaimana seperti yang berhormat Azalina sebut tadi, bos Barisan Nasional berulang kali membuat janji di Kemanis kalau UMNO memerintah, kalau UMNO menjadi Perdana Menteri, NN63 100% kita laksanakan. Itu dia cakap. Tapi apa itu? Bohong. Nah, sekarang mereka janji lagi bersama dengan Pakatan Harapan, janjinya pada orang Sabah. Apa dia? Timbalan Perdana Menteri. Kamu tahu kalau dia bagi timbalan menteri ini
politik sedemikian. Tetapi dia katakan pendirian warisan kita hanya akan bergabung dan bekerjasama dengan rakyat negeri kita. Kenapa? Sebab yang mau di daerah ini, mau diperjuangkan ini, ialah rakyat dan negeri sama ini. Betul? Itulah sebenarnya kalau kita sama-sama melihat, jangan tengok calon dulu, tengok saya Pati, rasanya yang berhormat Datuk Seri setelah Datuk ini sudah tahu memilih dia. Betul kan? Pati Harapan nomor 1, Pati Warisan nomor 3, Pati Warisan nomor 2. Pilihan kita tetap warisan. Sebab apa? Sebab warisan ini adalah satu parti. Kalau kita tengok dia lalu surat parti yang mengeratkan perpaduan, warisan mencipta kemajuan, warisan membawa kemakmuran. Maka itu warisan juga membina persatuan masa itu orang sama. Makanya kita harus bangkit bersama warisan. Biar putih tulang, jangan putih mata. Kita pastikan besok 19 bulan kita turun barang-barangnya mengundi dan kita rayu pengundi. Jangan kita setur ya, rayu pengundi di kawasan lahan jalan ini supaya turun dan undi parti warisan. Boleh? 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 Sama? 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 Undi warisan. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas kepada yang berbahagia atas ucapan yang telah disampaikan, sangat bersemangat ya. Bagi meneruskan acara kita hadirin dan sekalian yang dimuliakan, majelis ini diteruskan lagi dengan ucap yaitu menjemput yang menghormat Tuan Haji Dwi bin Bagir Masdar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita kasih Datuk Presiden, dua wakil rakyat yang ada depan saya ini memang handsome, lawa-lawa. Saya diberitahu oleh Datuk Seri untuk beri sedikit ucapan kepada kamu semua untuk meyakinkan dia. Datuk Seri, saya yakin pengundi silam khususnya dan Parlimen Lahan Dapu ini 100% menyokong parti warisan. Sebagaimana yang kita dengar, Datuk Presiden UMNO dia cakap ini pilihan raya ini adalah pilihan raya yang ibu segala pilihan raya. Kalau orang kalah semua masuk penjara. Jadi masuk penjara orang ini ada penyamun ini. Jadi kalau yang calon sini kita undi nanti dia jadi penyamun lagi. Jadi tidak banyak ribuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lakukan sekali lagi. Sama, sama, sama. Uday, uday, uday. Terima kasih. Hadirin sekalian yang dimuliakan, majelis diteruskan lagi dengan ucap sama dari tetamu kehormat kita pada hari ini. Oleh itu majelis dengan sukacita dan hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang berhormat Datuk Seri Panglima Muhammad Safi Haji Abdal merupakan Presiden Parti Warisan Malaysia untuk tampil memberikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih Komisi Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ayah Banggi, apa kabar? Mbrono, senang-senang apa sih? Saya dengar ada orang dusun sini, ke dia. Saya cakap dusun. Unun baik tak? Merayu dah? Kacau. Ni hao. Cina pun ada sini. Agak kareba, Malaysia ya. Kareba Malaysia. Bugis pun ada, macam-macam ada. Nalama, Indian ada sini. Aku cakap Tamil ada. Ada Tamil, ada India dua. Nalama ni.
vote warisan. Vote warisan, undi warisan. Itu dia. Undi itu bahasa Tamil. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas izin limpah kurnianya dapat kita bersama-sama di Lahad Batu. Datang ramai, alhamdulillah, beribu orang datang. Makasih banyak. Datang dari jauh, dari dekat. Kenapa kita berhadapan dengan pilihan raya? Penting bagi kita. Yang dikasihi saudara Sapal yang berhormat, YB Tunku, yang dikasihi YB Azalina, YB Kunna, yang dikasihi YB Dumi, Silang, yang dikasihi calon kita Haji Yusuf. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, pilihan raya ini biasa macam juga pilihan raya yang telah lalu, cukup penting. Penting bagi kita untuk menentukan bukan hanya hala tuju negara kita, bahkan juga menyelamatkan negara Malaysia, menyelamatkan umat di negara ini. Saya bimbang salah seorang pimpinan negara di Malaysia ini, saya tidak tahu ke mana pimpinan ini mau membawa Malaysia. Ada yang mau bawa sampai kapal hilang, duit pun hilang. Ada yang membawa sampai telur dengan ayam pun tidak ada. Kemana kita nak bawa negara ini? Berpecah belah sehingga makan pun chopstick pun jadi isu. Perpaduannya tidak ada. Penyatuan umat menjadi keutamaan. Karena kalau umat tidak bersatu, tidak akan mungkin negara ini akan dibawa dengan dasar yang membolehkan umatnya, kehidupannya makmur. Tidak mungkin. Kita dapat melihat setelah kita mencapai kemerdekaan. Saya sekarang tahu saya juga bekas pimpinan Barisan Nasional. Saya juga bekas naib Presiden UMNO, bersuara lantang. Bekas ketua pemuda, bekas majelis tinggi, bekas naib presiden, bekas menteri, menteri kampung, menteri budaya, menteri perpaduan, menteri jaga ayam, jaga telur, macam-macam menteri. Tapi disuruh saya cuma jaga telur dengan ayam. Disuruh saya jaga menari angingan. Yang lain boleh menteri keuangan, boleh timbalan Perdana Menteri, boleh jadi menteri. Ismail Sabri junior saya dalam politik. Masa dia sukses politik kepada sebelum saya sudah timbalan menteri. Saya timbalan menteri pertahanan Datuk Zahir waktu itu sukses politik kepada Datuk Nadi. Tapi keadaan selepas kita mencapai kemerdekaan, harapan rakyat Malaysia, khususnya di Sabah, khususnya di Sarawak, kita dapat membina umat berbagai kaum, tidak mengira bangsanya, tidak mengira keturunannya, tidak mengira sempadannya di mana mereka berada. Tapi malangnya 60 tahun negara kita merdeka. Kemana Sabah? Termiskin. Sarawak pun miskin. Tapi negerinya kaya. Pindah pilakna, mamun sasigam kamemon. Umat kena sedar. Saya bersuara di kabinet, saya tunggu di kabinet, digantung saya, dibuang saya, dipenjara saya. Maka siapa tahu pun penjara pada polis tu baru gua mata ini. Kita kena berani berjuang bukan untuk nafsu kita. Kita kena berani berjuang untuk letakkan negara dan umat ini di landasan yang sepatutnya. Pasal itu saya sedar dan tahu saya menjadi menteri bukan mudah. Mau bagi peruntukan buat jabatan pun kemana duitnya? Tapi 1MDB sampai berbilion. Kapal hilang 6 bilion. Kapalnya pun hilang, duitnya pun hilang. Kemana pengurusan negara ini? Dari segi keselamatan, saya tunggu masa saya timbalan Menteri Pertahanan letakkan bentera di Landatu
Tania Mumbu. Di mana simpan? Di Camp Paradise, Camp Surga. Di mana? Di Kota Mulut. Mereka senang magjuta ni belanja bilang kita kena ubah keadaan pemerintahan pentadbiran negara ini. Kita gunakan setiap keuangan ada negara ini dicurus pada keperluan rakyat dan negara. It's not driven by contractor. Bukan oleh kena pemaju, oleh kena pembangunan kontraktor yang kadang-kadang oleh kena terdesak kontraktor maka dibuatlah projek-projek. Sekolah, hospital di Ladatu kala-kala 5 bintang simen, tapi doktor pakar tidak ada. Ada hospital tidak cukup dokter, ada hospital ada dokter tidak ada ubat. Sabah maju jaya. Ajiji. Sekolah masih apa-apa jalan Datu. Ada sekolah tidak ada tandas. Di mana orang Kincin? Pergi hutan. Sabah maju jaya. Anak-anak sekolah di Lompasia kalau Kincin pergi hutan. Bagus. Sabah maju jaya. Amangnya ditabung. Lupangai malah hati itu. Kemana kita nak bawa negara ini? Kemana kita nak bawa umat ini? Bukan nafsu kita, bukan jabatan yang penting. Tawar datang, Anwar datang, si Zahid. Oh, kamu ambil timbalan Perdana Menteri. Apa ingat orang saja boleh jadi Perdana Menteri? Mahyudin gaduh dengan Mahathir. Si Mahyudin ambil 7 MP, Mahathir ambil 6 MP. Mahyudin cuma 7 saja MP boleh jadi Perdana Menteri. Kalau kita dapat 25 MP di Sabah, apa dengan 20 saja? So kita jalan dan apa nirupang bah? Nirupang apa ini? Ania sindu atus angalat hidup PN. Ndai kakang rayahan. Mana yang paham itu paham dulu. Yang tidak paham, cuma TV saja tidak paham. Tuan-tuan dan puan-puan, sudah sampai ketika kita kena ubah keadaan landscape politik negara kita. Kita merdeka harapan orang Sabah rakyat Malaysia, orang Sarawak rakyat Malaysia. Kita dibangun bukan hanya dengan laungan di TV, bukan hanya dengan laungan ucapan, tapi menyentuh nurani umat di negara Malaysia ini. Kalau kita ingin melihat negara umat yang bersatu, ini tidak. Kita bersuara minta peruntukan untuk pembangunan, untuk kemajuan. Bakira minta 1 bilion, minta 2 bilion. Saya masih ingat Datuk Najib. Dia tanya saya di telinga, "Brother, kalau kita buat prasarana di Sabah, berapa juta duit yang perlu belajar?" Saya beritahu air elektrik jalan at least about 90 billion. Wah, kalau 90 billion bankrupt kita. Bankrupt, mas bankrupt. Siapa yang selamatkannya? Si Buanen buat jembatan di Pulau Pinang. Tidak cukup 1 jembatan, 2 jembatan. Tidak cukup 2 jembatan, buat laluan bawah tanah. Ada duit. Kalau bagi sama sahabat tidak ada duit. Bukan kita minta, bukan kita punya hak. Kita minta hak kita dari Sabah ini. Bukan orang punya hak kita. Salahkah dalam Islam? Salahkah dalam hak manusia mau minta apa yang dia punya? Saya beritahu Tun Mahathir, Tun, bagilah 20% royalti minyak. Sudah janji Tun, kalau kita menang jangan bimbang, kita bagi otonomi, kita bagi 20%. Buan Eng lagi, ini calon nyepi, dupang bah. Cakap saja Buan ini. Sudah jadi pembangkang, janji sana. Baru-baru janji, kalau kita perintah Prito, lipat dupang rakyat Malaysia. Kasih bodoh rakyat Malaysia. Kita tidak mau parti-parti di negara ini yang berlandaskan hanya kaumnya, hanya agamanya,
akan mati. Apa ada PAS di Saudi Arabia? Ada PAS di Brunei? Orang Islam masih hidup di Brunei itu. Kalau tidak ada roket, orang Cina akan susah. Sudah perintah di Pulau Pinang PAP. Apa yang mereka buat? Sudah perintah Pakatan Harapan di Istanbul. Kemana dibawa umat ini? Janji saja. Kita tidak mau berdasarkan agama dan bangsa, maka dengan itu warisan sebagai satu parti, berbagai bangsa, berbagai anutan agamanya. Kenapa tidak boleh? Oh, orang Islam boleh tidur bagi makan kucing di rumahnya. Binatang, kucing bukan boleh cakap, tapi dibagi makannya kucing di rumahnya. Orang bukan Islam boleh piara anjing di rumahnya, bagi makan anjing di rumahnya, bagi tidur anjing di rumahnya. Masakan kita umat manusia Cina, India dan kaum-kaum lain kayak tidak boleh tidur di satu rumah besar yang dinamakan Malaysia. Kita mengira bangsanya, mengira agamanya. Kenapa kita tidak berpikir? Sedang Allah Subhanahu wa taala mencipta saya umat makhluk Tuhan, tidak mengira sama ada dia manusia, binatang yang ada, tapi hidup di negara dan di dunia pada hari ini tanpa ada keadaan yang kacau belau. Kacau belau di hutan sampai gajah memberontak. Pasal apa? Kayu balak dorang tumbangkan. Masa saya ketua menteri, saya haramkan ekspor kayu balak. Kalau saya mau beli beratus juta itu saya boleh dapat. Orang Ladatu tidak tahu itu. Tapi saya tahu mungkin orang Ladatu tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita buat di muka bumi ini. Kita kena pikir. Kita selaku pemimpin bukan nafsu yang mendorong kita. Saya haramkan kayu balak. Sebelum itu saya nampak mati gajah, mati monyet, mati segala satwa di hutan. Pasal apa? Sudah diambil rumah pipi artinya ditebang oleh orang. Apa dong ingat gajah itu istikan? Nasib tidak boleh cakap itu. Kalau cakap bang teriak. Dia makhluk ciptaan Tuhan yang perlu dilindungi oleh pemimpin. Pasal itu Al-Quran menyatakan diturunkan Rasul itu rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semesta alam, bukan rahmat untuk orang Ladatu, bukan rahmat untuk orang Semenanjung, bukan rahmat untuk orang Kedah. Rahmatan lil alamin, rahmat untuk melindungi umat, tidak mengira manusia, binatang yang ada. Maka bila saya jadi ketua menteri, haramkan kayu balak. Gajah memberontak. 1 bulan yang lalu keluar gajah, dipijaknya orang mati di Kelabakan. Baru saya semalam di Kelabakan. Mengamuk dia. Nasib dia tidak boleh mengundi. Kalau mengundi diundinya warisan itu. Gajah ini. Nanti kita minta nanti pilihan raya akan datang daftar dia menjadi pengundi warisan. Pasal apa binatang ini keluar? Pasal dong tahu kita selaku umat pimpinan ini ditolong bukan untuk melahirkan kasih sayangnya, membina umat. Umat ini bukan satu. Semua kaum yang ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, saya sedar dan tahu masa saya singkat, masa saya ini mau lari di Kena Batangan. Lepas ini sampai ke malam disedapkan di Buluran. Walaupun jalan berombak-ombak, tidak apa. Sakit pinggang, jangan sakit undi saya. Boleh? Saya bimbang itu. Kadang-kadang saya jalan dari semalam, Sempurna pi, Pundak pi, Kelabakan, pergi tahu lepas ini, pergi Kena Batangan lepas ini, pergi Sendakan, Buluran, sampai ke Labuan saya ini. Ikut darat ini. Ya nak binasa, sampai undi mau binasa. Menjadi bukan untuk saya, bukan untuk Yusuf, bukan untuk saya sabar, bukan untuk dia, tapi untuk negara Malaysia, untuk rakyat Malaysia, khususnya di Sabah ini. Boleh? 60 tahun negara kita merdeka. Kemana mau dibawa negara ini oleh pimpinan-pimpinan? Saya dengan Mahathir hampir 30 tahun. Mahathir,
Dola Bedawi, Anwar Ibrahim, Datu Najib, Zahid Hamidi, Mahyudin Yassin. Semua hampir 30 tahun kerjasama. Di penjara saya, digantung saya, dipecat saya. Lepas itu bergabung lagi. Gabung dengan siapa? Mahathir, Mahyudin, Anwar Ibrahim, King Siang, Guan Eng, Mat Samu. 6 tahun bergabung. Ipak tupang nabi kita sidang. Gabung 30 tahun, gabung lagi 60 tahun. Hari ini saya nyatakan saya tidak mau bergabung dengan mana-mana parti yang ada. Janji. Gak janji dengan saya 20% kita letak minyak kepada Sabah. Toh ni kuasa ada. Tun Mahathir janji dengan saya pilihan raya ke-14 bersatu tidak akan masuk ke Sabah. Sudah jadi Perdana Menteri, masuk juga dia. Sekarang ini masuklah pada pilih pejuang. Letak calon di kawasan Sempurna, adik ipar saya yang lawan daripada parti pejuang. Semalam dia berucap, warisan tidak ada harapan. Apa dia ingat kalau tidak ada warisan di Sabah, dia boleh jadi Perdana Menteri kedua kah di Malaysia? Saya bukan kroni mana-mana pimpinan. Saya kroni kepada umat di negara Malaysia ini. Jangan salah pilih. Kita bising dengan negeri politik. Kita bising dengan YB ini tidak bagus, YB ini tidak bagus. Kali ini pilihan raya, rakyat yang berkuasa pilih mana YB yang boleh berkhidmat kepada rakyat. Boleh? Ya nago kami pun menggunakan jari YB bata tua, YB bata kak telefon lah. Ada yang jadi calon. Jadi calon, saya tahu tidak pernah nampak, tidak pernah timbul. Sekarang ini timbul, benderanya timbul, bajunya timbul. Patua nikah tarauh panggua. Wah, ini tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, saya harap pilihan raya ke-15 ini kita di bumi Sabah pastikan kita boleh menang 26 kursi termasuk Labuan. Orang tanya kenapa warisan tinggi Semenanjung orang tidak kenal. Siapa cakap warisan tidak dikenal? Yang bertanding di Kedah bekas Menteri Agama Ustaz Fadil Hanafi di Kedah ini. Dia Ustaz. Yang mengurus parti warisan di Perlis mantan Speaker Dewan Undangan Negeri Perlis. Yang bertanding di Pandan bekas Presiden MCA Taksim Ong Tikiat. Sampai Presiden MCA parti Cina terbesar di Malaysia masuk pilih warisan. Lain Allah datu itu ia balik diundi segala roket makar kahi dong. Apa dong ingat ini MCA mantan Presiden? Kenapa tidak masuk dengan pejuang? Kenapa tidak masuk dengan PKR? Kenapa tidak masuk dengan MCA? Kenapa tidak masuk dengan Pakatan Harapan? Tapi dia masuk dengan parti warisan. Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala bagi petunjuk kepada umat di negara Malaysia ini. Datang di EP ke Sabah, sokong kami Datusi, roket penuh. Mana pernah dalam sejarah di EP menang 7 kursi kalau bukan warisan? Mana dalam sejarah di Malaysia 4 Cina saya lantik menjadi menteri waktu kerajaan warisan? Sekarang di bawah gabungan rakyat Sabah kononnya Ajiji satu orang pun tidak ada Cina menteri, tidak ada timbalan menteri pun tidak ada. Sim kasih tahu semua orang-orang Cina mana si Sim ini? Jangan gua bertapuk. Ceramah bagi tahu orang-orang Cina tidak ada pimpinan yang boleh membela orang Cina kecuali parti warisan ini. Saya letak peguam negeri orang Cina, Brandon Shaw. Dia seorang peguam anak muda yang ada kepilihan. Lepas hilang jawatan saya, dia pun hilang jawatannya, budak Cina itu. Saya
Saya tidak kira bangsanya, tapi saya mengukur dengan perbuatan amalannya itu. Orang baik kita terima baik. Oh, kena bertanding dengan datu, suai anaklah datu. Apa makasih yang calon UMNO itu anaklah datu? Pikir dengan baik, bukan kampungnya, bukan bangsanya, bukan agamanya. Perbuatan amalannya itu menjadi ukuran. Manusia mati kau tidak ditanya, hai sinak gak itu? Hai bajo gak? Apa kau punya agama dari mana? Kau yang berhormat. Kau mati di tanah mana ditanya? Marah muka. Ditanya apa amalan ke bumi? Mana kau ditanya? Yang berhormat bekas ahli parlimen sempurna. Tidak ada itu. Kau di tanah-tanah itu tidak ada ditanya itu. Ini yang mana ditanya, ini inspektor berapa paku kau? 3 paku. Tidak ada paku itu di bawah itu, yang diukurnya itu pangkatnya itu tidak ada. Ditanya apa amalanmu selaku polis di Ladaku ini. Perbuatan kita. Kau simpan orang Melayu, hilang duit 1MDB. 40 bilion hidup Melayu. Kau simpan Melayu Menteri Pertahanan, hilang duit, hilang kapal Melayu. Pasal bangsa, jangan ukur manusia pasal bangsanya, amalan dia, perbuatan dia. Itu menjadi ikatan jiwa kita untuk bagi sokongan kepada setiap calon dan juga parti di negara Malaysia ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormat sekalian, saya sedar dan tahu ada isu yang dibangkitkan. Kenapa Datuk Syabir letak Yusuf ada dia? Kenapa diletak? Saya dengar suara rakyat dalam gelanggang politik. Bila saya tumbangkan dia selaku adun, ditumbangkan oleh si Bumi yang duduk sini dia. Saya tidak kira pasal dia adik saya, tapi saya sayang dia pasal saya punya adik. Tapi dalam gelanggang politik bukan saya kira adik saya sanggup tumbangkan adik saya pilihan dari ke-14 untuk umat di Ladaku ini. Kalau saya tumbangkan adik saya melepak-lepak. Kalau saya letak adik saya tidak boleh. Kalau saya jatuhkan adik saya boleh. Saya bukan mengukur oleh kena dia adik saya, tapi saya yakin calon ini seorang insan manusia yang boleh berkhidmat di Ladaku. Bukan pasal adik, bukan pasal darah. Anwar Ibrahim dari ujung parlimen duduk sebelah Anwar Ibrahim, duduk di tengah Wan Aziza, duduk di ujung Nurul Izzah, di tengah-tengah Wan Eng, di siriknya Lim Kit Siang, di sebelah Mahathir, di sebelahnya si Mukris. Nah, saya tidak boleh cerita lagi si Musaman. Betul tak? Bukan kita pilih oleh kerana darah kita. Saya tumbangkan darah saya pilihan ke-14. Kali ini 2 kali dia menunggu. Saya mengukur, saya letak si Bumi sampai 2 kali menjadi adu mimpi. Saya juga seorang insan manusia. Bagaimana perasaan menangis bapak saya tu sekarang, menangis makcik saya tu Founder Daya. Oh, punya adik begitu. Pak, bukan saya anggap pasal dia saya sayang saya punya adik. Bila saya pergi Madinah, saya minta petunjuk daripada seorang ulama dari Syria. Saya bilang saya punya adik, si Najib macam berada saya, kaki saya, Ambu dahulu, adik saya, sepupu saya, Datuk Nasir, Datuk. Bukan saya tidak sayang itu, tapi ulama beritahu, kau punya adik, kau punya bapak, kau punya rakan, kau punya bendera, kau punya parti, itu dunia ini. Tapi amalanmu itu akan menjadi perhitungan di akhirat itu. Hari ini kita letak dia jadi calon. Pasal saya tahu dia seorang insan manusia yang agamanya kuat. Johan lagi dia membaca Quran ini. Kalau calon UMNO, siapa namanya? Maizatu, dari suaminya boleh bertanding dan Datuk sampai bininya bertanding di Ladaku lagi. Maghanda maghakan lama menjadi bertanding. Letak
Datuk Yusuf tidak boleh. Dia letak suami dia, istri dia boleh. Mana politik ini? Jangan main isu itu. Yang kita perlu terkadang ini, bila sudah berbangkit isu yang dibangkitkan, jauh daripada itu. Bila saya masuk ke pedalaman, wah, PTI datang. Yang diingat PTI, berapa orang dusun di Sabah ini yang paling miskin, paling banyak orang dusunnya. Saya cukup sedih. Saya pergi ke Lompasya, sekolah orang dusun di situ. Masuk pilih kelas, tidak ada pilih guru. Saya mau kincing, tidak ada tanda. Jadi saya beritahu dengan guru, di mana mudah-mudah ini kincing. Datuk Seri dong pergi hutan ini. Sabah maju jaya, kincing pergi hutan. Ajiji. Kemana kita mau bawa negara kita, umat kita? Pilih pemimpin, pilih parti. Kali ini landscape politik negara kita kena ubah. Letak calon UMNO yang kasih mati UMNO Tun Mahathir, bekas presiden. Yang kasih mati UMNO bekas Anwar Ibrahim, timbalan presiden. Mahyudin Yassin, timbalan presiden. Datuk Syafiq Abdal naik presiden, mau kasih mati UMNO. Orang lah Datuk kalau mau kasih hidup, pengailah hidup. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, kena menyelami. Bila kita buat sesuatu keputusan, banyak pertimbangan, bukan ikut perasaan, bukan saya ikut nafsu saya ini. InsyaAllah kalau kita dapat 25 kursi di Sabah, kita tidak mau tunggu-tunggu. Dorang perlukan kita, bukan kita perlukan dorang dari senang. Minta hospital kita minta sama dorang, minta sekolah kita minta sama dorang, minta keselamatan mau minta sama dorang. Kali ini pilihan raya ke-15 kita dapat 25, dorang kan minta sama kita. Kita tanam dan apa yang dijumpah 64 tahun 60 tahun. Saya boleh duduk di Sabah macam tu Mustafa Alungai Asma Amata Yasma. Saya boleh duduk di Sabah macam si Haris Hafiz berjaya, bangunannya pun hilang. Saya duduk macam si Pairi BTS, perintah Sabah 10 tahun, hari ini tinggal 1 MP-nya, 7 adunya. Bagus lagi warisan 20 lebih adunya. Semua berlompatan ke sini. Kononnya lompat sana lompat sini. Apa yang saya letak? Mau anak tempatan di Datuk, saya letak semua berdiri. Bagi anak tempatan, bagi orang ideal, bagi anu, bagi MP, bagi menteri, bagi majelis tinggi, bagi ketua bagian, melompat dia. Apa bangsa ideal? Bukan mengukur bangsa itu. Mengukur, saya tahu banyak orang ideal yang masih kental jiwanya menyokong parti warisan. Saya tidak mau cerita buruk pasal dia kawan baik saya dulu. Tapi saya yakin dia pun sokong parti warisan, diam-diam. Mana dia boleh jadi menteri? Sudah dia berjuang dalam PPS. Jawatan apa yang dibagi oleh Smiling sama dia? Pembantu menteri saja. Warisan letak dia pertama kali orang Sabah menjadi menteri peracunan di Malaysia. Coba tak kalimat yang entong papain. Atak dapat kempen, jangan undi warisan. Lah, Allah kuat. Jadi saya harap orang-orang Datuk jelas, mesti jelas dalam pemikiran kita. Jangan coba. Kenapa Datuk Syafiq dulu pun? Kalau dia boleh bertanding di Datuk, masakan saya tidak boleh bertanding di Kedah? Istri saya pun orang Kedah, menantu saya orang Kelantan, menantu saya orang Kelang, menantu orang Johor. Tapi saya tidak letak calon di Sarawak, pasal menantu saya orang Sarawak. Pasal saya sudah beritahu dengan pimpinan Sarawak, lepas pilihan raya kita bergabung sama dengan Sarawak. 25 kita tanding di Semenanjung 26, di Sarawak 31. Berapa kursi sudah?
Kamu kira begitu? Kalau si Mahyudin boleh jadi Perdana Menteri, cuma 7 MP-nya. Si Mahathir boleh jadi Perdana Menteri, 13 saja MP-nya. Banyak lagi 25. Betul tak? Saya harap tuan-tuan dan puan-puan, kali ini saya minta jangan dengar sangat janji-janji roketnya SIM. Mana si SIM? Orang Cina ni, orang kuat. Janji saja. Puan Meng cakap bila sudah jadi Menteri Keuangan tidak tunai. Kamu tengok dia punya video ni. Besok kita perintah bagi ekonomi, besok kita perintah bagi 20%. Sudah jadi Menteri Keuangan tidak ada duit. Mahathir janji saya tidak mau tanding di Sabah bagi dengan warisan. Sudah jadi Perdana Menteri disimpannya. Bertanding bukan sekarang bertanding bersatu, bertanding berjuang pula. Tuan-tuan dan puan-puan, kita orang Sabah ini pasal apa kita tidak insaf dan segan? Sudah banyak parti, paling banyak parti di Sabah ini di Malaysia. Ada parti BBX yang bersalam, ada parti PCS yang bercinta, ada parti Gunung Kinabalu, APKO, ada parti Bintang, si JP Bulan pun ada parti Akar, si Pandikar, sampai ulangat segala parti Sabah ini. Parti Akar, parti PCS, parti Bercinta, parti PBRS, macam-macam parti. Si Peter Tony pula parti KTN. Paling saya sedih selaku rakyat Malaysia, orang Sabah, orang KTN paling banyak berpecah. PBRS-nya, PBS-nya, APKO-nya, KTN-nya, PCS-nya, duit berbohong sampai ke mana kita dipecah-pecah ini? Datang lagi parti dari Semenanjung, UMNO-nya ada, PKR-nya ada, DNP-nya ada, Amanahnya ada, Pejuangnya ada, Bersatunya ada. Semua mau ikut. Dan mana umat mau dibawa? Pasal itu kita wujudkan parti warisan berbagai bangsa. Letak dia di satu rumah di Malaysia. Mengapa tidak boleh? Kamu tengok di Jepun, mana ada parti-parti bangsa Jepun? Tidak ada itu. Berbagai bangsa di Jepun, ada banyak suku kaum Jepun itu. Saya pergi Jepun, saya cakap Jepun. Ada boleh buat sikit-sikit cakap Jepun. Itu mau ada kata kan? Bukan, tapi punya saya nampak di Singapura tidak ada parti-parti berbagai bangsa, berbagai kaum. Di United Kingdom tidak ada parti berbagai bangsa, berbagai kaum. Di Amerika Syarikat tidak ada parti berbagai bangsa. Dia ada Republican, dia ada Demokrat. Di England dia ada Labour, dia ada Konservatif. Apa yang dia perjuangkan? Bukan orang Iran, bukan orang Cina, bukan orang India, bukan orang Melayu. Yang diperjuangkan oleh orang masalah ekonomi, masalah inflasi, masalah pergaulan, masalah keselamatan, masalah kesehatan. Itu yang orang hadapi setiap hari. Apa artinya kau perjuangkan hidup lalu tapi perutnya kosong? Telur pun tidak boleh diselesaikan, ayam pun tidak boleh diselesaikan. Kamu undi Barisan Nasional, masalah ayam, masalah telur pun tidak boleh selesai mereka ini. Tepung pun masalah. InsyaAllah kalau kita perintahkan, kita tidak boleh atasi masalah keuangan negara ekonomi. Dan juga kita bodoh, saya ini juga ahli ekonomi ini, saya belajar di luar negara ini. Jangan kita berpecah berpala oleh kena agama ini. Masa saya belajar di United Kingdom, satu meja saya makan ikan, fish and chips. Orang putih makan babi dengan dia minum bir. Mana saya? Kalau dia di meja itu ada 10 meja saya di situ, saya mau makan. Masa kan saya mau berdiri mau makan, berkumpulan gitu. Dia makan, bukan saya makan. Dalam Islam haram makan, bukan haram tengok. Mana dalam hadis Al-Quran haram tengok babi, haram tengok anjing. Hadis sesat. Betul, tapi kita sempit pandangan kita. Walaupun kita ini ialah Islam yang paling afdal. Jawabnya apa? Islamnya janji saja tiap-tiap solat, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Membagi walang simay na warisan ini. Walang cinta keperjuangan. Betul. Tidak kan? Bukan pasal kita. Ini hadirin yang bermati sekalian, saya berharap sungguh pasal saya kena bertolak pergi dinamakan. Saya harap tuan-tuan jangan lupa yang raya ini bila parti warisan calon nombor 2. Boleh? Boleh? Sama? 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 Undi! Warisan! Undi! Sekian berbilang kau. Kaya setengah kali berbilang terima kasih tidak terima kepada yang berhormat atas kebanggaan Wasafiyah Jawa atas ucapan yang disampaikan tadi. Hari ini sekalian dimuliakan, maka acara program kita pada hari ini sudah selesai. Kita teruskan dengan acara bergambar bersama yang pada bahagia di atas pentas. Di acara majelis pemimpin bersama rakyat Kalimantan Sapi 188. Thank you.